Assalamualaikum. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey korang, selamat pagi. Okey. Ayatul? Mana Ayatul? Sini Ayatul. Ayatul? Ayatul nak color soft lilac ke color English rose? Ni tu ni tanya abang cakap dengan abang. Amal lalu pihak sebelah ni. Live Umi. Ya? Tak boleh Umi nak gini. Pandang. Office. Okay. Nak warna apa? Awak pilih lah. Pagi-pagi dah busy dengan anak. Engkau bergerak-gerak ha? Pagi dah busy dengan anak. Okay, saya live pagi ni. Cari selipar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay korang, sambil tunggu korang masuk tu. Morning Kamala Rush. Selamat pagi Lina Azlina. Okay, kasut. Okay. Korang sihat tak? Kat mana kita nak? Kat mana kita nak merayau? Okay, nampak? Nampak saya? Macam mana nak join kelas Najib Asaduk? Tim, tolong Puan Adah Nashir ni. Puan Adah nak join kelas. Kita memang ada buka Semalam kita dah, alhamdulillah dah pelancaran untuk RPM. Sempena kita nak bantu fokus kepada online marketing. Orang yang berniaga online. Macam mana nak berniaga online? Senang ke susah? Kali ni kita bawakan. Kita fokus kepada tajuk tu. Dan insyaAllah Tuan Najib pun dah janji dengan saya. Dia kata nak bagi yang the best. Untuk kita bantu ramai peniaga yang belum merasa 10,000 pertama. Untuk capai 10,000 pertama mereka. InsyaAllah. Yang saya dapat daripada tim saya memang selalu minta laporan Ni sebab Puan Ada dah tanya, saya share sikit sebab saya terlupa. Puan Ada saya dah minta laporan daripada tim saya yang jaga klien-klien semua. Kita dah janji untuk bantu peniaga ni capai 10,000 pertama mereka ni daripada ARB sebelum ni. So saya dapatkan laporan macam mana perjalanannya, macam mana bantuannya, apa yang dia telah dibuat. Alhamdulillah mereka cakap bulan lepas tau, bukan bulan September. Bulan lepas dah ada, tak silap 75 peniaga yang dah merasa 10,000 pertama mereka. So selama ni mereka tak pernah rasa, mereka hanya berniaga 2-3 ribu. 2-3 ribu tu pun dah banyak bagi mereka. Tapi kami nak bantu. Kami memang berniat nak bantu. Kita mulakan langkah kita dengan 10,000 pertama dulu. Kan? Dan tahun ni, sorry, excited pula. Bulan ni, bulan September ni, saya meeting semalam, baru meeting dengan diorang. Kami akan meeting setiap minggu supaya saya tahu pergerakan tim saya, supaya saya tahu apa yang tim saya buat, progression, apa yang keputusan-keputusan yang perlu saya ambil segera. So saya meeting dengan mereka semalam. Ada tambahan lagi, tak silap 75. Dia total 145 lebih kurang. Tolak kan korang? 145 tolak 75. Kalau saya salah lah. Tim tolong lah. Kalau ada tim HNC kat sini. Tim High Network Client. It's okay. Siapa nak daftar, tim saya akan bantu. Tim tolong. Jangan lambat-lambat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anami. Saya nampak nama-nama apa ni. Wah, tudung lain hari ni. Ya, Nur Azimah Ahmad. Saya cubalah tudung yang lain. Saya berani masuk ring kat dalam tudung ni bila saya pakai baju. Ni panggil apa? Blazer saya pakai coat ni. Saya memang banyak coat. Nampak tak? Banyak coat tapi tak pernah pakai kan? Pernah lah pakai. Saya akan pakai zaman-zaman sebelum PKP. Zaman-zaman kita selalu pergi annual dinner. Zaman-zaman saya pergi photoshoot majalah Nona dulu. Saya pakai coat saya. Saya ada beberapa banyak coat. 5-6 coat ada. Banyak coat. Baru pakai. Okay, saya pakailah. Saya pakai sebab hari ni ada
ada peristiwa best. Dia tak ada sempena-sempena, tak ada. Saya dengan Tuan Najib ni, kami tak ada sempena sangat. Cuma kalau sempena tu, contoh birthday ke anniversary, itu tim kami punya sempena. Tim kami yang nak raikan. So, saya pun takkan dapat baca. Sepanjang ni saya takkan dapat baca apa tim saya nak buat prank ke apa. Tapi kalau kami berdua tak ada sempena, kami memang sesuka-suki kami je. Kami nak buat apa, kami nak spend masa berdua dengan keadaan kami yang tak sempat, yang tak cukup masa. So kalau untuk kita tunggu sempena, memang idok. Sebab kebanyakan sempena-sempena kami, contoh birthday, anniversary, kadang-kadang suami saya kebanyakannya ada di luar negara. Kalau dulu-dulu, beliau kat US, beliau pergi mana? Hong Kong. So waktu-waktu tu sempena kami berlaku. So tak ada sempena, saya memang pakai tudung macam ni untuk saya pakai dengan blazer. Supaya tak messy kan. Supaya tak serabut. Husband high energy, Muhammad Rozi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, betul. Automatic wife pun sama. Itu betul tau. Sebenarnya energy saya bukanlah banyak sangat tau. Okey. Saya salah ayat ke? Saya percaya semua orang, semua manusia, panas pula kat sini. Semua manusia ada energi yang tinggi jika kena pada suasana, tempat dan keadaan. Ataupun dengan kata lain, saya ni jenis kena paksa. Kita jalan macam tak syok pula. Atau dengan kata lain, kena paksa. Okey korang, kenapa saya live dekat belakang pokok-pokok saya Saya ada cerita yang tak tahulah nak kata sedih ke gembira tau. Nak dengar? Korang dah tekan button share belum? Nak cerita sedih ke gembira saya ni. Saya pun tak tahu ni sedih ke gembira. Saya cerita je, korang tentukanlah sedih ke gembira. Plus saya pun nak dapatkan nasihat dan pendapat tuan-puan. Jujur kalau tuan-puan boleh komen, apakah pandangan tuan-puan? Saya sangat alu-alukan. Okay, saya cerita. Dah share? Dah tekan share? Siapa yang ketawa pagi-pagi tu? Happy nampak? Terima kasih banyak belanja love like. Meriah pagi ni. Ceritanya macam ni. Ni, taman ni. Saya share sikit taman ni kan buat kenangan kan. So, saya pun nak tengok. Taman ni. Ni adalah taman yang saya bina untuk saya baca buku. Untuk saya lepak-lepak. Untuk anak-anak saya, untuk family saya. Kalau family mertua atau family saya, tempat kita tengok anak-anak mandi kolam. Ada meja kat situ, kan? Sambil-sambil saya buat live. Kan cantik tempat dia kan? Sambil-sambil saya teringat lagi anniversary saya. Bukan anniversary, birthday saya tahun ni. Suami saya buat surprise kat sini. Buat candlelight dinner. Jujur saya share, saya tak pernah candlelight dinner yang betul-betul candlelight dinner seperti malam itu. So insya-Allah saya akan ingat sampai bila-bila. Lagi-lagi saya tak tahu apa pun, habuk pun saya tak tahu. Saya memang jenis, saya banyak cakap saya banyak cakap suami saya lurus bendul. Actually taklah tuan-puan. Yang paling lurus bendul tu saya. Saya, Allah Ta'ala takdirkan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat firm. Yang sangat, orang kata apa? Play safe. Yang sangat reserve. Sebab saya adalah sebaliknya. Allah Ta'ala sangat sayangkan kita. Saya rasa tuan-puan pun sama. Apa saja kekurangan kita. Saya dah beritahu kekurangan saya ni. Jangan ambil kesempatan lah ya. Apa saja kekurangan kita sebagai manusia. Allah memang cipta manusia lebih dan kurang. So, apa saja kekurangan kita, Allah akan letakkan orang-orang keliling kita, orang-orang yang seolah-olah macam melindungi karakter kita. Melindungi kita ni jenis serba salah orangnya. So, ada orang yang firm, Allah letak di sebelah kita. Kita ni orang yang peramah terlebih. Siapa kenal saya tahulah, saya ni memang orangnya peramah terlebih. Saya memang dah biasa dari kecil. Kenapa tuan-puan? Saya lah duk pergi tanya jadi waitress. Berapa tahun saya jadi waitress? Waitress bahasa dia, tapi pelayan budak. Ya betul Poizah lurus bendul. Kak Eli. Kak Eli dah sahkan. Kak Eli kakak kesayangan saya. I love you Kak Eli. Terima kasih masuk. Rajin pula Kak Eli masuk pagi ni. Kak Eli sahkan saya memang lurus bendul. Saya memang jenis tak fikir, jarang sangat fikir buruk tau. Tapi tak baik sangat benda tu sebenarnya. Dia nak kata baiknya tak pernah fikir orang buruk. Tak. Dia actually benda tu tak berapa bagus sangat tau. Sebab dia boleh
kalau kita tersalah langkah, dia boleh mengakibatkan menjejaskan keselamatan kita. Tu dia saya nak sebut. So dia boleh membahayakan jugalah. Kalau orang ambil kesempatan ke apa. Tapi Alhamdulillah saya dikelilingi oleh Allah beri saya seorang suami yang memang firm. Saya boleh cop rasmi. Suami saya garang. Suami saya orang yang sangat reserve. Dia hanya akan bercakap dengan siapa dia nak bercakap saja. Dia hanya berkawan dengan siapa yang dia nak berkawan saja. Dan even student pun sama. Dia hanya akan terima student-student yang saya cakap tentang ultimate dan platinum lah. Ultimate especially. Ultimate Plus dan Ultimate Partner. Beliau hanya nak terima student-student yang beliau nak terima sahaja. Dan saya bagi tips siapa nak jadi student Najib Asaduk, suami saya. Pertama, bukan skill. Pertama adalah adab. Macam biasa saya selalu sebut, jaga adab, akhlak terbaik, insya-Allah. Kekallah tuan-puan sebagai student Najib Asaduk. Ambillah seberapa banyak ilmu yang beliau ada. Kerana saya meyakini, saya sahkan insya-Allah apa yang ada pada beliau adalah ilmu yang sangat tinggi. Kalau korang kata ilmu ni boleh tukar jadi duit, yes, insya-Allah dengan izin Allah. Boleh. Ilmu tu, ilmu yang korang tuan-puan ambil daripada Tuan Najib, jika kena dengan akhlaknya, jika kena dengan keterikatan kepada tali Allah, akan Allah izinkan bertukar menjadi duit untuk korang sara family. Tetapi kalau tak bertukar, jangan marah saya. Saya dah usahalah Puan Izzah. Puan Izzah kata dulu boleh tukar jadi duit. Jangan marah saya tuan-puan. Kan saya dah sebut daripada semua yang live saya kata, kita manusia kena yakin atas kita hanya berusaha. Yang tentukan segala-galanya, yang beri hasil. Aiman, terima kasih banyak. Yang berikan hasil adalah Allah Ta'ala. Termasuk yang berikan kita syurga atau neraka adalah Allah. That's why tempat dunia ni bukan tempat bersenang lenang. Tempat dunia ni bukan tempat menyalahkan orang. Tempat dunia ni bukan tempat merajuk-rajuk. Tempat dunia ni tempatnya adalah untuk berusaha. Adalah untuk bersikap profesional. Apa dia profesional? Saya bagi contoh. Profesional antaranya, orang tak suka kita sekalipun, jika itu tanggungjawab kita dan pekerjaan kita yang kita kena selesaikan, maka kita kena kuatkan semangat untuk selesaikan pekerjaan tersebut. Dengan apa? Bersungguh-sungguh. Kalau setakat bagi selesai itu tak profesional. Itu langsung tak profesional. Tapi profesional itu ialah apa jua keadaan, suka atau tidak, kita sendiri suka tak pekerjaan tu. Kalau Allah Ta'ala takdirkan memang Izzah kau buat pekerjaan ni, adalah sebab kenapa aku suruh. Ni kau tak suka kan? Kau buat ni. Adalah sebab tuan-puan Allah Ta'ala suruh. So, apa profesional? Buat dengan bersungguh-sungguh. Letakkan kesungguhan kita di situ. Kan Allah kata, lepas kita selesaikan satu perkara, satu pekerjaan, beralih pula kepada pekerjaan lain dengan bersungguh-sungguh. Bukan berehat-rehat, beronok-ronok. Rehat sekadar melepaskan lelah boleh tuan-puan. Kita solat pun kita boleh rehat. Kan, kita sujud lama-lama tu pun kita dah rehat. Kita dah bawa darah kita kepada salur otak kita. Untuk kita lebih cergas dan cerdas. Kan tuan-puan? Okey. Saya tak nak buang masa. Cerita tak habis lagi. Aku punya ceramah je lebih. Okey. Ini cantik kan tuan-puan? InsyaAllah, kalau Allah izinkan, akan demolish. Akan dimusnahkan. Mungkin pokok-pokok ni semua akan dipindahkan ke kawasan rumah yang lain. Sebenarnya saya sedang memikirkan keputusan itu okey ke tak. Sebab suami saya nak terus tutup untuk tak tahu lah kalau saya boleh share ke tak benda ni. Boleh tak? Tutup terus untuk jadi tempat parking kereta berekon. Saya bagi tahu satu fakta. Saya terpaksa share bila saya cakap pasal aircon ni. Korang jangan cakap, yelah kereta pun nak kena aircon. Ya, betul tuan-puan. Korang pernah tahu kan kain sutera? Saya nak bagi satu ilmu yang mudah lah bagi korang faham supaya korang tak salah sangka. Kain sutera, kalau kita beli kain cotton dengan kain sutera, mana lebih mahal tuan-puan? Of course, kain sutera. Mana satu kain yang kita kena jaga elok-elok? Ada kain sutera yang kena dry cleaning,
Ada kain sutera yang kena basuh tangan saja, itu pun kena lemah lembut. Itulah tunggu cerita sedih tadi. Ya, Puan Soila tengah cerita ni. Baiklah Puan Soila, saya tengah cerita. Tapi saya tengah buat perumpamaan dulu. Kain sutera. Kena jaga elok-elok, tak nak bagi dia renyuk, tak nak bagi kain sutera ini makin mengecut. Sebab belinya mahal. Terima kasih, saya berseri dalam warna merah. Terima kasih banyak Puan Yati. Saya sangat hargai pujian itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kain mahal. Maksudnya lebih mahal barang di dunia ni. Lebih susah dan lebih cerewet untuk kita jaga. Korang jangan cakap pula, itulah Puan Niza, bagi lagi Tuan Najib beli Ferrari. Jangan korang. Saya pun tak berani nak cakap macam tu kat suami saya. Tahu. Tuan-puan, kita kena bersihkan hati. Allah dah pesan, Allah dah pesan kat kita. Allah dah selalu ingatkan kita. Banyak ingatan-ingatan daripada Allah kepada kita tentang berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Bila kita berbaik sangka dengan manusia, berbaik sangka dengan ujian, berbaik sangka dengan nikmat, berbaik sangka dengan apa yang berlaku, siapa yang datang kepada kita, buruk atau baik, itu tandanya kita berbaik sangka dengan Allah. Sebab yang tentukan apa saja yang berlaku, even sezarah pun yang bergerak di muka bumi, semuanya berada dalam pengetahuan dan ketentuan serta keizinan kehendak Allah Ta'ala. Termasuklah sebiji lembu di dalam rumah saya. Saya bersangka baik. Saya belajar dan mengajar diri saya bersangka baik. Nak join Aiman? Cakap pasal chat tak nak. Saya panggil dia adik Aiman lah. Saya minta tolong Aiman. Saya dikelilingi orang-orang yang baik-baik lah. Orang-orang yang bekerja dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, nak cari orang yang buat kerja, even cat rumah kita dengan bersungguh-sungguh, dengan hasil yang amazing, susah tuan-puan. Susah sangat. Kadang dia cat sambil lewa. Kadang dia cat tak tebal, tak double. Kan? Even cat rumah. Tetapi tuan-puan, ini pengalaman saya sebab saya nak share dengan tuan-puan, kalau tuan-puan nak follow lah Tekan button share, jangan lupa. Sempat saya. Saya melihat suami saya orangnya bersungguh-sungguh. Saya, bab kata tadi tu siapa Encik Rosie tadi nak ada energi yang macam suami saya. Kenapa saya ada energi macam tu? Kenapa saya juga orangnya belajar buat sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh? Kerana Allah Ta'ala beri saya circle yang paling rapat. Suami saya sendiri orangnya begitu. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena follow yang baik tuan-puan. Saya boleh buat yang buruk. Saya boleh buat sebaliknya. Alah suami aku ni energi sangat lah, malah lah aku. Aku nak lepak je lah baca buku lah. Aku nak baca buku pun tidak tante. Aku nak lepak je lah baring-baring tengok TV, tengok movie hari-hari 1-to-1. 2 jam. Boleh. Itu saya kata tadi. Antara dua pilihan. Nampak tak saya dah mula masuk tajuk tu? Antara dua pilihan. Kita boleh memilih tuan-puan. Saya boleh memilih untuk lembekkan diri, bersenang lenang kan. Tak payah nak ni, suami saya dah cari rezeki, suami saya dah pandai cari rezeki, dah rajin kerja, bawa duit masuk banyak. Macam tu ke tuan-puan? Saya boleh memilih yang itu. Tetapi saya memilih yang sekarang. Saya memilih untuk bantu, untuk turun padang, sama-sama bantu tuan-puan. Sama-sama realisasikan misi dan visi suami saya. Sama-sama bantu company Momentum Internet untuk realisasikan misi dan visi Momentum Internet. Untuk bantu semua orang. Bantu macam mana? Kita nak lebih baik lah. Kita nak kehidupan yang lebih baik. Kita ada duit yang banyak dan berkah. Tolong, kalau minta doa, Ya Allah, bagi kami rezeki yang banyak dan berkah. Sekalikan benda tu. Sebab rezeki itu dari Allah. Allah boleh bagi kepada kita rezeki yang berkat atau tidak. Yang halal atau haram. Tu Allah boleh bagi. Ikut pilihan kita lah. Kita nak pilih yang mana? Kita nak kerja yang macam mana? Kita nak jaga amanah ke tidak? Okey, tak habis lagi cerita tadi. Marah Puan Soila je lagi. So, puan-puan, kereta Ferrari tu balik pada kain sutera tadi Asyik korang lah kau dengan Puan Iza ni. Dia punya pam nanti patah balik. Okey. Ikut saya lah kan. Ini saya. Korang pun kan dah biasa kan saya macam tu kan. Okey, sorry Kereta Ferrari perlu diakonkan sekali-sekala. Ini adalah fakta tuan-puan. Untuk kita jaga dia, warnanya, enjinnya, keadaannya, kita beli mahal. Saya memikir itu salah satu cara kami mensyukuri nikmat yang Allah beri. Allah dah pilih kami dan ramai lagi di luar sana
untuk dapat mampu beli sebuah Ferrari yang pada saya sangat mahal. Pada saya, sangat mahal. Dan takkan kita nak biar macam tu je. Jadi kita kena syukuri nikmat, jaga elok-elok barang yang Allah dah bagi. Ni Allah dah bagi tuan-puan. Apa saja nikmat kita, Allah yang beri. Bila Allah kata Allah nak beri, bila-bila masa Allah boleh tarik balik tuan-puan. Itu kena sematkan dalam fikiran. Apa sahaja nikmat yang saya pakai, semua kata turun saya cantik warna merun, boleh saya pakai hari ini sebab Allah pinjamkan. Bila-bila masa kalau Allah tak izinkan saya pakai lagi, Allah akan bagilah koyak ke, lubang ke yang saya tak boleh nak pakai lagi. Dah tak ada rezeki lah, Allah dah tarik balik. Semua nikmat sama macam tu. Nikmat family, nikmat anak-anak. That's why dikatakan isteri dan anak-anak itu satu ujian buatmu para lelaki. Wahai lelaki. Ujian saja. So kena fikir, kena ingatkan diri. Ini adalah harta yang Allah pinjamkan. Dan bila Allah kata, hai bah, ayah saya datang. Okey. Bila Allah kata, ya bah? Okey bah. Nanti jumpa. Ayah saya dia dah cukup 14 hari dah. Dia sukalah pergi ngeteh kan. Dia punya aktiviti yang dulu-dulu belikan sarapan kan semua. Bila Allah kata, Allah beri kita nikmat, kita kena bersyukur. Dan kita jangan sombong. Tolonglah tuan-puan, selalu ingatkan diri, korang boleh buatlah apa saja. Buatlah silap ke, buatlah salah, Allah akan ampunkan. Tetapi tuan-puan, saya nak ingatkan diri saya juga dan diri kita semua yang Allah kasihi. Allah kasihi tuan-puan, Allah kasihi kita semua, amin. Allah tolong jangan buat satu benda ni, iaitu sombong. Tolong jangan takabur, tolong jangan ujub. Ujub tu apa tuan-puan? Ujub tu adalah kita rasa kita saja yang baik. Wah, hebatnya saya, orang lain tak hebat. Wah, saya pakai tudung merun cantik, orang lain tak tentu cantik. Itu ujub. Riak. Apa riak? Riak kita beramal ibadah, buat baik depan manusia je. Bila kita berseorangan dengan Allah, kita buat sambil-sambil lewa je. Tak malu tuan-puan. Bukan tuan-puan, saya. Tak malu Izzah. Saya cakap adik saya macam tu. Izzah, malulah sikit Izzah. Malulah sikit. Jangan tunjuk baik di depan manusia sahaja. Kita kena, niat saya apa bukanlah buat mana kita boleh tunjuk perangai kita yang tak apa-apa ni kat depan orang. Itu satu kewajipan menutup aurat, menjaga maruah Islam, menjaga maruah diri adalah satu kewajipan. Termasuklah kita menjaga adab dan akhlak. Termasuklah kita menjaga aib pasangan. Sebab itu wajib. Bila kata wajib, kau jenis suka tergelak kuat ke? Jenis suka terkangkang dekat atas sofa tengok TV ke? Jenis suka makan semproh. Betul ke aku sebut semproh? Kemproh. Bahasa Jawa yang saya ingat tu lah. Kemproh kot. Siapa tahu? Tolong betul kan? Betul tak? Kemproh. Makan kemproh tu, makan. Kalau macam tulang tu, habislah muka tu, hilanglah kecantikan asli korang tu. Dah tak asli dah kecantikan tu, kan? Janganlah kita buat depan orang. Kita makan elok-elok. Itu bukannya riak. Buat benda yang elok-elok, buat benda yang menjaga aurat, menjaga maruah kita, tu bukan riak. Itu memang Allah suruh. Allah kata, wahai orang Islam, peliharalah maruahmu. Peliharalah maruah Islam. Peliharalah auratmu. Itu Allah suruh. Dalam masa yang sama, tuan-puan, saya nak ajar, saya nak share lah. Sambil-sambil kita buat baik di depan orang, kita usahakan. Bila orang tak nampak kita, tuan-puan, bila kita berseorangan, kita selalu ingatkan diri kita, Izzah, Allah tengok. Izzah nak buat macam ni, Allah nampak. Izzah nak main handphone, abaikan anak-anak, Allah tahu Izzah. Izzah nak apa? Apa je lah, nak mengumpat, Allah nampak. Nak hina orang, nak cakap kotor, Allah nampak. Nak kotor hati, hati pun Allah nampak. Saya dah ingat dah. Ayat 284 yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard tu. Allah nak bagi tahu dia Maha mengetahui setiap isi hati. So kena ingatlah. Yang tu kena ingat. Okey, saya ingatkanlah siapa yang lupa. Betul kemproh. Khatiyah. Sedapnya nama khatiyah. Okey. Okey tuan-puan. Ni dah nak demolish. Saya tengah fikir ni, nak dimusnahkan ke? Nak buat tempat letak aircon tu ke? Saya sebenarnya boleh buat pilihan. Tapi suami saya lah macam dia diam je lah kan. Sebab
Dia sampuk sikit-sikit je. Sebab dia tahu, dia sangat tahu saya ni sangat sukakan flora dan fauna. Fauna tak berapa lah, saya jenis takut dengan binatang. Saya sangat sukakan flora. Saya sangat sukakan kemproh. Animalculum. Okay. Kemproh tu macam makan yang kurang adab lah orang kata. Makan cepat laju, makan bunyi-bunyi. Benar tak? Itu tak ada adab tau. Siapa suka makan bunyi, tolong jangan bagi bunyi tu. Belajar macam ni makan. Aku dah siap tunjuk maksud makan tak bunyi. Jangan makan bunyi. Bontom puan. Anak-anak kita kena ajar. Kan budak-budak suka. Makin kuat pula dia bunyikannya. Makin besar makin kuat pula bunyinya. Minum pun kuat. Masya Allah. Kita ni kan perangai. Itulah kemproh. Tak ada adab sangat. Makan pun macam tak apa-apa. Apa orang kata? Gelojo. Masya Allah. Kemproh is gelojo. Tu gelojo. Bahasa Inggeris saya tak tahu. Okay. Okay, ni tempat ni nak. Kalau saya setuju, akan dimusnahkan. Segala pokok-pokok yang cantik ni akan dipindahkan ke sekitar rumah. Allahu Akbar. Saya berat hati sangat. So korang bagilah nasihat kat saya. Tapi tempat kereta tu perlu diadakan. Letak aircon sekali dan tempatnya adalah dijadikan dua tempat. Satu letak kereta boleh, kereta kuda. Kedua kalau ada majlis, boleh buka pintu semua sekali, jadikan satu tempat yang untuk makan-makan jamuan. Ni kita cakap bila akan datang lah. Bila kita dah boleh buat jamuan itulah dia tempat tu akan dibina dan actually tempat ni akan dibuat 2 tingkat. Sebab permintaan saya, tingkat atas saya nak buat tempat ruang saya membaca. Kan semua tahu saya sangat suka membaca dan saya nak cita-cita saya nak ada satu perpustakaan mini yang banyak buku-buku yang saya boleh ambil apa-apa buku saya suka kan. Itulah saya ke atas tu. Tapi itulah pengorbanannya adalah saya kena memusnahkan tempat ni. Cantik kan tuan-puan? Cantik, sedih pun je. Tapi itulah keputusan belum diputuskan lagi actually sebab tempat ni pun masih ada. Saya tak tahulah tuan-puan tolonglah bagi saya apa benda. Semoga sharing Puan Izzah bagi input untuk saya buat live 44 hari Sifu suruh. All the best Puan Bitahana, all the best insyaAllah. Buatlah. Kalau kata suami saya amanahkan buat 44 hari, tuan-puan ambil sahaja. Buat sahaja. Bukan sebab benda tu betul atau salah. Bukan sebab benda tu je, bukan. Bila tuan-puan belajar, tuan-puan kena jaga adab berguru. Antara adab berguru, apa yang guru kita amanahkan pada kita, kita buatlah. Susah ke senang, buatlah. Saya pernah, kawan saya share, sahabat suami saya share. Bila kita belajar di Yaman, di Tarim Yaman, perkara paling penting, contoh, ada seorang ulama. Dia belajar dekat sana. Saya share saja, nanti boleh check lah. Saya tak ingat namanya siapa. InsyaAllah ada rezeki saya akan share. Fakta ni pun saya takut tak betul yang tahun dia belajar tu. Saya buat cerita nak bagi faham je point dia ialah apa. Contoh dia belajar di sana 10 tahun. Yang dia betul-betul bertalaki, duduk belajar mengaji kitab dengan guru di sana hanyalah 3 tahun. 7 tahun lagi apa yang dia buat ialah berkhidmat kepada guru. Contoh khidmat, susun kasut, basuhkan baju guru, masakkan, hantar makanan pada guru, bersihkan masjid tempat guru mengajar. Macam tu. Tu berkhidmat. Tuan Najib Asaduk tak ada minta pun korang datang rumah bersihkan rumah. Tak ada. Guru-guru sekarang jarang yang buat macam tu. Tak ada pun. Beliau hanya minta anak-anak murid beliau di RPM ke ERB live 44 hari tanpa henti. Buatlah 1 minit ke. Janji live. Hai, nama saya Izzah. Saya duduk keluar. Mel lah kalau datang keluar tu. Say hi lah kat saya. Tekan off. Button off. Saya tak tahulah hari ni ramai je tetamu kita je. Saya kenalah menyapa macam tu kan. Okey. Itulah ceritanya. Itulah cerita yang tak tahulah sedih ke happy, saya tak tahu. Okey, saya nak terus kepada tajuk. Saya dah cakap lama. Best kan? Best kan dengan cerita saya? Tajuk tak masuk lagi tu. Okeylah. Antara 2 pilihan. Tuan-puan, saya boleh pilih untuk terus tidur lepas subuh.
saya boleh pilih untuk bermalas-malasan di pagi hari. Tetapi tuan-puan, saya lebih suka memilih untuk kekal bangun selepas subuh. Saya memilih untuk baca buku selepas subuh. Saya memilih untuk baca Al-Quran. Saya memilih untuk turun bawah, tengok apa yang untuk makan anak-anak saya. Saya memilih untuk live dengan tuan-puan. Itu semua pilihan kita. Dia antara dua pilihan tuan-puan. Tuan-puan nak tidur ke? Tuan-puan nak bangun? Tuan-puan nak berjaya? Tuan-puan nak gagal ke? Tuan-puan nak berjaya? Tuan-puan nak bagi alasan ke? Tuan-puan nak terus buat je? Tuan-puan nak sombong dengan orang ke? Tuan-puan nak respect orang? Tuan-puan nak sayang orang ke? Tuan-puan nak benci orang? Ada antara dua pilihan. Kita tak boleh dapat dua-dua. Kita tak boleh benci dan sayang orang dalam satu masa. Jangan tuan-puan. Kita kena tahu mana yang pilihan yang terbaik. Itu saya kata. Dalam hidup, Allah dah bekalkan kita dengan akal fikiran. Kan? Allah beri hati. Allah beri panca indera. Semua ni memang untuk tujuan kita mendapat hidayah taufik. Betul tak saya sebut? Hidayah taufik ke taufik hidayah? Itulah. Ni semua yang Allah beri ni. So, kita seharusnya tahu buat keputusan, tahu memilih mana yang terbaik buat kita. Tuan-puan, kadang-kadang untuk kita terbaik, untuk tuan-puan belum tentu. Kadang-kadang tuan-puan kata kaedah ni terbaik untuk keluarga kami. Belum tentu untuk saya dan orang lain. Jadi tuan-puan, kita kena kaji kenapa kita ambil pilihan ni. Sometimes ada dua pilihan yang bagus. So mana satu nak buat? That's why kita kena tahu priority. Kalau saya sebut salah, minta maaf. Priority. Keutamaan. Mana satukah kebaikan yang lebih utama? Mana satukah yang lebih berbaloi? Mana satukah yang lebih memberi kemanfaatan kepada ramai orang? Okey, dua-dua keputusan beri manfaat ni. Okey, contoh. Saya bagi contoh teruslah biar faham. Saya nak buat makan-makan. Saya dah lama tak jemput kawan-kawan, saudara mara, datang makan rumah saya. Kita adakan yasin, kita adakan apa lagi, ratib, kita adakan tazkirah. Seronok kan tuan-puan? Tu baik kan? Tapi dalam keadaan kita, ataupun kita tak payah buat, tak dapat dosa pun, kan? Dua-dua baik. Buat boleh, tak buat pun boleh. Tapi mana yang lebih bermanfaat di kali ini? Kali ini kala orang semua takut tentang COVID. Orang semua takut, orang semua nak berjaga-jaga. Ada yang di rumahnya anak kecil, ada yang di rumahnya orang tua. So, kita tengok kemanfaatan manakah yang lebih besar. Kan? Fikirlah, nak ajak orang hantar rumah, nanti ada apa-apa berlaku, dah besar dia punya ujian tu, cabaran tu. Kalau kita tak ajak, memang betul kita rindu, kita tak dapat jumpa, kita sunyi, bosan semua kan. Tapi itu yang lebih baik mungkin untuk situasi. Tengoklah situasi mana, dengan siapa. Saya masih lagi tim saya datang rumah sebab kami jarang ke office. Kami panggil tim ikut unit, bukan jabatan jabatan ramai. Ikut unit, dalam jabatan department tu ada unit-unit kecil. Panggillah unit-unit tu datang. Ataupun kalau ada orang tak ada, itu yang datang tu kalau kita nak bincang peristiwa yang ataupun isu yang sangat serius. Yang memang kena buat time tu juga. Memang kena execute time tu juga. Sometimes tim datang siap bawa apa benda printer semua bawa. Print terus, sign terus. Terus buat. Saya orangnya sangat suka bila kita dah cakap, terus buat. Sebab saya ada kelemahan apa tahu tuan-puan? Saya ada kelebihan, saya boleh bercakap sebab saya seorang guru. Saya juga dah biasa layan orang, layan pelanggan di warung dulu masa kecil-kecil. Kemahiran saya bercakap telah diasah. Allah Ta'ala jadikan saya telah mengasah kemahiran bercakap sewaktu kecil, dari kecil lagi. Cuma sekarang saya nak tajamkan saja dan saya perlu dipaksa. Dan Tuan Najib sangat suka memaksa saya dan saya sangat suka dipaksa oleh beliau. Sebab saya tahu apa saja yang beliau paksa saya. Pertama, beliau adalah suami. Kedua, beliau adalah guru saya. Ketiga, tentulah berkah apa yang beliau paksa tu. Tentulah dengan kasih sayang. Tentulah sebab nak tengok saya berjaya, saya lebih bagus dari semalam, dari saya yang semalam. So, saya sangat suka dipaksa oleh beliau. Beliau paksa saya buat live, beliau paksa saya bercakap, beliau paksa saya join meeting, beliau paksa saya. Bukanlah paksa, Tuan Najib ni bukannya gerti paksa kasar-kasar pun. Cara paksa Tuan Najib ni halus je. Abi nak, jom bilas, jom. Jom Bi ikut abang meeting, jom. Bi nak join meeting tak? Bukan, ni saudara saya. Saudara Tuan Najib kan garau kan.
Tapi nak meeting, contoh. Kan? Jadi saya rasa terpaksa. Mula-mula saya tak suka. Mula saya rasa macam, ya Allah, lecehnya kerja dengan semua lelaki ni. Dulu kan tim saya semua lelaki. Ya Allah, nak kena energi yang kuat. That's why saya tak nak kena ada energi yang kuat. Sebab dulu tim saya 5 tahun, lelaki semua. Okey tuan-puan, cukuplah sampai di sini. Saya share tentang antara dua pilihan. Dia tak banyak sangat nak share, tapi point dia insya-Allah deep. InsyaAllah kalau tuan-puan ambil, ia sangat mendalam. Tuan-puan pilihlah sama ada tuan-puan nak duduk bersahaja dalam rumah, tak nak buat apa-apa. Ataupun tuan-puan nak join kelas online kami yang kami dah lancarkan semalam. Kami memang betul-betul nak bantu peniaga. Ada 10,000 pertama. Daftarlah, di tim saya akan share. Di mana korang nak daftar. Kalau korang nak senang, tuan-puan nak senang. Bagi yang belum masuk Telegram Najib Asaduk, masuklah Telegram Najib Asaduk, joinlah sebab dalam tu banyak maklumat untuk kelas kita. Dan tuan-puan boleh memilih untuk belajar. Hanya duduk, saya ada air kopi, duduk kat depan laptop atau handphone pun boleh, tekan link. Belajarlah apa yang kami, Tuan Najib, nak sampaikan dalam RPM. Okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.